Amaun pemberian khas kepada Sabah dinaikkan. Peranti program Peranti Siswa Keluarga Malaysia diagih Jun depan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah edisi 14 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kompleks Islam Putrajaya juga mengisi paparan petang ini. Setia bersama kami. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan menaikkan amaun pemberian khas baru kepada Sabah iaitu sebanyak 4.7 kali ganda daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit bagi tahun 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, amaun akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023-2026 mengikut kadar kenaikan dipersetujui bersama. Beliau dalam kenyataan bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, Kerajaan Persekutuan dan Sabah akan terus berunding tentang tuntutan 40% daripada hasil Sabah. Kajian semula pemberian khas di bawah perkara 11.2D Perlembagaan Persekutuan juga bertujuan mendapatkan suatu amaun pemberian khas baru Sabah tanpa menjejaskan kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan. Sekiranya amaun baru dipersetujui sebelum tahun 2026, ia akan digunakan pakai untuk menggantikan bayaran pemberian khas kepada Sabah bermula tahun 2022. Persetujuan adalah tanpa prejudis terhadap kewajipan dan hak Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah untuk meneruskan kajian semula pemberian khas mengambil kira kedudukan kewangan kerajaan dan keperluan Sabah. Pelaksanaan kajian semula termasuk hak kedua-dua pihak untuk merujuk perkara itu kepada penaksir bebas jika tiada persetujuan dicapai seperti dinyatakan dalam perkara 11.2D-6 Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua pihak juga akan membekalkan data mengenai kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan dan keperluan Sabah berhubung kos perkhidmatan negeri. Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkan persetujuan tersebut lambang semangat keluarga Malaysia, komitmen kerajaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Peranti program Peranti Siswa Keluarga Malaysia akan mula diagih kepada penerima bermula Jun depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa memberi jaminan peranti terbabit sesuai untuk kegunaan mahasiswa dengan kualiti tinggi daripada jenama terkenal yang diperakukan Jawatankuasa Teknikal ICT. Selain melalui proses uji suai, peranti terbabit juga menepati spesifikasi tertentu. Permohonan dibuka bermula esok dengan sasaran memastikan rakyat terutamanya pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT memiliki peranti dan akses internet pada kos berpatutan. Kita berharap permohonan bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan belum ada peranti. Bukan semestinya bila B40 semua sekali memohon. Kenapa saya kata begitu? Supaya kita mempunyai jumlah yang cukup untuk semua yang memerlukan dan daripada anggaran jumlah yang telah kita masukkan dalam perolehan, kita akan melihat sekiranya ada ruang program peranti siswa ini boleh kita perluaskan lagi kepada kelompok yang selain daripada yang kita umumkan pada hari ini.
Beliau hadir Majlis Prapelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia di Universiti Multimedia Cyberjaya. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mantek dan Ketua Setiausaha KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar. Program Peranti Siswa Keluarga Malaysia menggunakan konsep guna pakai selama tempoh pengajian untuk mengelak penyalahgunaan peranti seperti menjual atau memberikan kepada orang lain. Permohonan boleh dibuat menerusi laman web Telstra bermula pukul 8 pagi. Industri getah negara dijangka berkembang tahun ini selepas merekodkan nilai ekspor 71 bilion ringgit pada tahun lalu, peningkatan 46.3% berbanding 2020. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, ia sejajar permintaan yang semakin meningkat daripada pasaran dunia dan fasa peralihan ke endemik. Produk sarung tangan getah kekal sebagai produk ekspor utama dengan nilai 54.81 bilion ringgit iaitu 55.4% lebih tinggi berbanding 2020. 58.4 billion. So kalau rubber kita punya dia 25% of Kementerian Perusahaan Perdagangan punya production. Because kita tahun 2021 kita punya total 204 billion. Tapi rubber glove saja is 54 billion of that. That means 1/5, 1/4 of our export punya value comes from rubber gloves. Beliau melawat kilang sarung tangan getah Meditech dinilai. Perdana Menteri mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Tamil kepada masyarakat Tamil dan Vaisakhi untuk masyarakat Sikh yang menyambut perayaan itu hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau percaya Tahun Baharu yang disambut itu atas dasar keluarga Malaysia yang mengeratkan lagi hubungan antara etnik di negara ini. Dalam catatan di Facebooknya, beliau berkata keharmonian beragama harus dikekalkan dan rasa hormat menghormati antara satu sama lain menjadi tunjang keluarga Malaysia. Perdana Menteri turut mendoakan masyarakat Tamil dan Sikh khasnya terus berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang masa. Katanya hari ini adalah masa meraihkan permulaan baru untuk meraih kemakmuran. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Fokus dari Sabah hari ini, kerajaan negeri menghargai komitmen Kerajaan Persekutuan melalui keputusan menaikkan pemberian khas sebanyak 4.7 kali ganda. Butirannya bersama Rita Olusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Atika. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor amat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah dengan keputusan menaikkan pemberian khas kepada Sabah sebanyak 4.7 kali ganda. Kenaikan pemberian ini adalah yang pertama kali semenjak tahun 1969. Menurut Datuk Haji J, amaun pemberian khas baharu dinaikkan daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit bagi tahun 2022. Amaun akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023 hingga 2026 mengikut kadar kenaikan yang dipersetujui bersama. Melalui kenyataannya di laman Facebook, Datuk Haji J berkata Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah akan terus berunding mengenai tuntutan 40% daripada hasil negeri Sabah dan menjalankan kajian semula pemberian khas untuk mendapatkan suatu amaun baharu yang dapat mengimbangi keperluan negeri ini tanpa menjejaskan kedudukan keuangan Kerajaan Persekutuan. Sebelum itu, menerusi satu kenyataan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor memaklumkan satu kesepakatan berjaya dicapai berkenaan kajian semula pemberian khas kepada negeri Sabah dengan kenaikan kira-kira 4.7 juta kali ganda bagi tahun ini. Ini susulan beberapa perbincangan dan rundingan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Kerajaan Negeri Sabah yang kebanyakan termanya dipersetujui pada 14 Februari 2022.
Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, persetujuan yang dicapai melalui pemberian khas kepada negeri Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ini merupakan lambang semangat keluarga Malaysia serta komitmen Kerajaan Persekutuan menerusi Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. 6 daerah di Sabah diiktiraf sebagai bandar bahagia iaitu Putatan, Semporna, Sipitang, Kudat dan Kinabatangan serta Tenem. Pengiktirafan tersebut berdasarkan kajian Indeks Kebahagiaan 2021 merupakan pengukuran umum terhadap tahap kesejahteraan penduduk merangkumi kesihatan, kesejahteraan mental dan fizikal di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT. Pengukuran kajian dijalankan melalui program jaringan penunjuk mampan bandar luar bandar Malaysia MurniNets. Berdasarkan indikator tersebut akan membantu menggubal dasar di peringkat negara selain penyediaan rancangan pembangunan. Fokus kepada apa aspirasi daripada rakyat, wish list daripada rakyat, apa yang rakyat nak sebenarnya dalam pelbagai sudut daripada aspek berkaitan dengan infrastruktur, kemudahan masyarakat, pemeliharaan alam sekitar dan pelbagai, termasuk berkaitan dengan ekonomi juga. Kami di KKTP dalam usaha kita untuk mensejahterakan rakyat, kita perlukan kayu pengukur di mana kita berada pada ketika ini. Jadi itu memberi gambaran kepada semua PBT di mana mereka berada dan apa lagi yang perlu kita tumpukan. Majlis Penyampaian Penghargaan Bandar Mampan dan Anugerah Bandar Bahagia 2021 PBT Sabah telah berlangsung di Kota Kinabalu. Penduduk perkampungan sekitar Pulau Jambongan Beluran disaran agar menambah usaha menanam kelapa jenis tacunan dan matag sebagai punca pendapatan utama selain menjadi nelayan tradisional. Tanaman tersebut kini berpotensi tinggi memandangkan semakin mendapat sambutan dan pasaran yang menggalakkan dalam dan luar negara. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah merangkap adun sugut, Datuk James Ratib berkata peluang tersebut seharusnya perlu diambil sepenuhnya oleh penduduk Pulau Jambongan kerana pulau tersebut memiliki kesesuaian tanah dengan tanaman kelapa. Jelasnya lagi, kerajaan negeri telah pun menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan sebuah syarikat korporat Linaco Holding Sendirian Berhad baru-baru ini khusus membangunkan produk berasaskan santan kelapa di negeri Sabah yang membuka peluang perniagaan kepada rakyat. Selain itu, Datuk James Ratib turut memberi jaminan kementeriannya akan sentiasa memberikan tunjuk ajar serta bantuan sewajarnya kepada petani yang benar-benar komited mengusahakan komoditi kelapa. Beliau berkata demikian semasa hadir dalam program Jelajah Ramadan Kampung Pulau Jambongan di Beluran. Datuk James Ratib turut mengingatkan penduduk setempat agar melaporkan segera kepada pihak keselamatan sekiranya mengetahui sebarang unsur jenayah atau kehadiran anasir luar yang boleh menggugat keselamatan. Turut berlangsung penyerahan bakul makanan kepada asnaf serta sumbangan keuangan kepada Masjid Kampung Limau-Limau, Kampung Malalin, Kampung Hujung, Kampung Bahanan dan Kampung Babango. 2 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM maut selepas motosikal yang dinaiki mereka merempu belakang lori trailer di Jalan Pelabuhan Sepanggar Malam semalam. Mangsa dikenali sebagai Ahmad Faiz Muhammad Hanif, 39 tahun dari unit SKL TLDM Kota Kinabalu dan Nur Asniza Muhammad Alui, 36 tahun dari unit KD Selangor mengalami cedera parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Pegawai Perubatan KKM. Menurut kenyataan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Misran Bisara, pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui MERS 999 pukul 9.14 malam. 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 15 km dengan sebuah kenderaan EMRS. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pukul 11.33 malam.
Jadikan kelonggaran prosedur operasi standard SOP di bulan Ramadan ini dengan pelbagai pengisian ibadah selain mengimarakan masjid. Umat Islam juga diingatkan agar kekal patuh dengan arahan semasa selain melengkapkan vaksinasi COVID-19 sebagai perlindungan diri keluarga dan masyarakat. Adun Lumadan Haji Ruslan Haji Muaram berkata inisiatif tersebut seharusnya dijadikan keutamaan sekaligus mengukuh ukhuwah, perpaduan serta persaudaraan ummah dalam kalangan masyarakat. Justru usaha Persatuan Bisaya Bersatu Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Cawangan Beaufort dalam menganjurkan program ziarah kasih Ramadan di beberapa lokasi di negeri ini bertepatan sekaligus bertemu dan mendengar sendiri masalah atau keperluan rakyat. Pada tahun ini kita telah mempunyai kelonggaran daripada COVID-19, daripada pandemik kepada endemik. Sudah tentu tidak ada halangan sangat untuk melakukan aktiviti yang memeriahkan suasana bulan Ramadan ini. Yang penting kita ikuti saja SOP yang telah ditetapkan. Setakat ini kita amat bertuah dan bersyukur karena pemimpin-pemimpin seperti ini dapat menyatukan masyarakat khususnya di bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi kami mengalung-alungkan usaha seperti ini bukan saja di masjid ini tetapi semua masjid-masjid di daerah Beaufort ini. Program seumpama akan dilaksanakan ke daerah Sipitang, Kuala Penyu, Kota Kinabalu, wilayah Persekutuan Labuan dan Keningau. Turut berlangsung penyampaian sumbangan barangan keperluan solat kepada Masjid Jamik Kabatu Kabidang. Memasuki fasa peralihan ke endemik, pelbagai kelonggaran prosedur operasi standard SOP, kebenaran dan garis panduan yang ditetapkan kerajaan melibatkan semua aktiviti dan upacara keagamaan di rumah ibadat bukan Islam di negeri ini telah berkuat kuasa sejak 9 April. Ikuti tinjauan RTM, reaksi orang ramai sekitar Pinambang dan Kota Kinabalu. Tinjauan di rumah ibadat bukan Islam mendapati SOP sedia ada masih diguna pakai untuk semua upacara sembahyang dan aktiviti keagamaan. Yang pertama sekali, semasa kedatangan umat dalam gereja, Mai Sejahtera masih ditetapkan dan hanya umat yang lengkap divaksin yang dibenarkan untuk mengikuti doa sembahyang misa di dalam gereja. Juga dinasihatkan untuk senantiasa memakai pelitup muka, mask, dan pencarakan ditetapkan iaitu 1 meter. Pertama kita mesti multi scan dulu lah. Sama kita mau cek dia punya sudah vaksin 2 kali ke tidak lah. Kalau baru kasih masuk lah. Macam itu orang tua ada 60 atas punya, kita ada tengok dia betul-betul lah. Sama dia budak-budak kita tidak kasih dia masuk lah. Kami memang mengikut semua peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengikut SOP, iaitu termasuk scan My Sejahtera, scan temperature dan juga tulis nama lah. Jika kepada mereka yang tiada handphone, mereka boleh tulis nama di sini. Tapi kami akan sentiasa pastikan SOP diikuti, terutamanya memakai mask dan juga maintain the distance. SOP Rumah Ibadat Bukan Islam semasa fasa peralihan dikeluarkan dengan membenarkan semua aktiviti keagamaan termasuk perkahwinan, kelas agama, upacara pengebumian dan penghormatan terakhir serta aktiviti sosial. Sebarang upacara perarakan dan aktiviti yang melibatkan sentuhan masih tidak dibenarkan. Baik saudara, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga. Saya Rita Alexis Malik, kembali bersama Atika. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah. Baik, seperti biasa untuk perkembangan semasa cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat paparan imej Gemerada bagi tinjauan cuaca terkini. Dapat dilihat, hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan Kulim, Kedah, dan 1 tempat di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, negeri Pahang
Negeri Sembilan serta Segamat dan Mersing di negeri Johor. Dan keadaan hujan serta ribut petir ini dijangka akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak serta di kawasan Tawau negeri Sabah. Dan keadaan hujan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Suka untuk saya ingatkan, kejadian ribut petir ini boleh disertai dengan angin kencang, bahkan boleh merosakkan struktur bangunan yang tidak kukuh. Selain itu, ianya juga boleh menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, anda diminta untuk sentiasa cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Saya Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkembangan berita Sarawak hari ini, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas terus memperkukuh amalan bersedekah menerusi jelajah Bubur Lambu untuk edisi ke-18 tahun ini. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Atika. Sebanyak 43 lokasi dipilih bagi penganjuran Jerayawara Bubur Lambu Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas yang bakal diadakan di seluruh negeri. Jelas Datuk Seri Abdul Karim ini merupakan satu pencapaian yang baik serta membanggakan bagi Saberkas dalam memperkukuh amalan bersedekah dan memupuk sikap saling membantu antara satu sama lain khasnya. Usaha kita untuk merapatkan diri selain daripada menyemarakkan bulan Ramadan untuk merapatkan diri belia-belia kita dengan masyarakat dan untuk mereratkan lagi silaturahim belia-belia dalam ahli-ahli kita dalam Saberkas. Ujarnya Saberkas telah memperuntukkan RM43,000 bagi melaksanakan program ini sekaligus menunjukkan Saberkas berperanan besar membentuk masyarakat untuk bergiat dalam program berbentuk kesukarelawan. Datuk Seri Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia dan Sukan Sarawak berkata, Saberkas juga bertanggungjawab dalam membangunkan golongan belia ke arah kesinambungan pembangunan negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis pelancaran Jerayawara tersebut di Kampung Sungai Rage, Muka. Peniaga yang baru berniaga di Bazar Ramadan diingatkan supaya sentiasa mematuhi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNAGP Negeri Sarawak, Datuk Stanley Tan berkata, ia ekoran terdapat beberapa kes yang melibatkan peniaga tidak peka terhadap pematuhan skim tersebut. Datuk Stanley berkata setakat ini pihak penguatkuasa hanya memberi amaran kepada para peniaga baru yang tidak mematuhi SHMMP. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita pada Op Pantau di Bazar Ramadan Bandar Baru Samariang, Kuching. Op Pantau 2022 turut dilaksana di setiap Bazar Ramadan serta premis perniagaan seluruh Sarawak sehingga Hari Raya Aidilfitri. Ia melibatkan seramai 173 orang penguatkuasa KPDNAGP dan 101 orang pegawai bagi pemantauan harga. Pada masa sama, Op Pantau ini bertujuan memastikan pengguna mendapat bekalan makanan serta keperluan harian pada harga yang berpatutan tanpa unsur pencatutan.
Lembaga Tabung Haji TH menyerahkan zakat berjumlah RM2,36,294 kepada Tabung Baitul Mal Sarawak TBS hari ini. Majlis penyerahan zakat antara TH dan TBS itu disaksikan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di pejabatnya di Petra Jaya, Kuching. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, penyerahan bayaran zakat itu sebahagian daripada tanggungjawab sebagai sebuah organisasi Islam yang prihatin membantu memperkasa kewangan Islam dan pembangunan sosio-ekonomi ummah bagi golongan asnaf. Jelasnya juga bagi tahun lalu, bayaran zakat TH meningkatkan sebanyak 1.4%, iaitu RM107.197 juta berbanding RM105.71 juta tahun 2020. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan zakat tersebut di Kuching. Sementara itu, untuk program bantuan golongan asnaf tahun ini, TH juga memperuntukkan RM28.8 juta untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat termasuk program ihsan. Bekalan petrol dan diesel di Limbang mencukupi pada musim perayaan Aidilfitri sehingga gawai akan datang. Jaminan itu disuarakan oleh Ketua Runcit Wilayah Sabah dan Sarawak, Jabatan Jualan Runcit dan Operasi Petronas Dagangan Berhad, Azaidi Seli, berdasarkan keupayaan pihaknya untuk membekal keperluan itu di Limbang. Ya, kita memang ada satu rancangan yang tersusun rapi, iaitu kita akan sentiasa memastikan stok kita certain percentage level pada musim perayaan. Kita ada komiti khas untuk kita menentukan bekalan harus kita bekalkan seawal yang mungkin. Kita panggil stock keeping, stock keeping sampai 70% daripada jumlah yang sepenuhnya yang sepatutnya kita ada lah. Katanya bekalan tersebut akan dibawa dari stesen Bintulu dan Sepanggar di Sabah. Tambahnya, ia akan memberikan jaminan dari segi bekalan kepada pengguna setempat. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas program agihan bubur lambuk anjuran Petronas Limbang dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Masyarakat Limbang, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Limbang dan Jabatan Kerja Raya Limbang. Pada masa yang sama, sebanyak 800 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada penduduk di Limbang. Azaidi berkata pihaknya akan menganjurkan program itu pada setiap tahun melalui kolaborasi bersama jabatan dan agensi di Limbang. Bulan Sabin Merah BSM Malaysia Cawangan Sibu akan mengadakan kempen derma darah bersempena Hari Bulan Sabin Merah Sedunia pada 8 Mei depan. Pengerusinya Chua Hiong Ki berkata program itu akan diadakan di bangunan BSM Sibu bermula 9 pagi hingga 2 petang. Menurut Chua Hiong, fasa peralihan ke endemik yang telah mula 1 April lalu akan menjadi faktor lebih ramai penderma darah tampil untuk menderma darah di fasiliti tersebut. Mass blood donations at our quarters here as of premises here, we will follow strictly the SOP. Also, the spacing is big enough to cater for 100 donors on the side. Beliau menyuarakan pada sidang media di premis BSM Sibu pada program anjuran bersama Institut Wartawan Rejang, Persatuan Wartawan Sibu dan beberapa badan bukan kerajaan. Sementara itu, Timbalan Pengarah Hospital Sibu, Dr. Rachel Teng memberitahu BSM Sibu telah banyak membantu pihaknya dalam penganjuran kempen derma darah sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Katanya kempen dijalankan BSM itu telah banyak membantu Bank Darah Hospital Sibu memandangkan ramai penderma takut untuk ke hospital sepanjang tempoh pandemik COVID-19 2 tahun lepas. Not necessary. Even though the donors are not vaccinated, we still accept. But the most important thing, they have no symptoms of COVID-19 infection or any kind of respiratory tract infections. Pihaknya menyasarkan untuk menerima sebanyak 50 beg darah pada acara itu kelak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak.
Bersua kembali, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan melaksanakan inisiatif Lelaki Qawam menerusi Pelan Tindakan Sosial Islam PTSI selewat-lewatnya hujung tahun ini. Dan untuk laporan lanjut, terus langsung ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Azlinah Nordin. Silakan Lina. Ya, Atika. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM memberitahu dokumentasi berkaitan inisiatif Qawam kini di peringkat akhir penelitian dan akan diedarkan ke pihak berkuasa agama negeri dan agensi agama dalam masa terdekat. Jelasnya hasil persidangan meja bulat inisiatif Lelaki Qawam November lalu, kursus pra-perkahwinan dengan silibus khusus berkaitan Lelaki Qawam akan ditambah baik. Dalam projek rintis ini, maknanya fokus kita ialah dua pihak. Kalau kita lihat generasi ini ada pelbagai golongan. Satu, kita target pada mereka yang hendak mendirikan rumah tangga. Yang kedua ialah mereka yang telah mendirikan rumah tangga. Untuk kita beri suntikan maklumat yang baru bagi mereka yang akan mendirikan rumah tangga. Kalau yang kedua tadi, mereka yang telah mendirikan rumah tangga mungkin dah lama, lalai, leka, tak sedar, terlepas pandang, untuk diberi suntikan agar orang kata, kalau orang putih kata to refresh, menyegarkan semula. Inisiatif Lelaki Qawam bertujuan melindungi keluarga daripada bahaya di dunia dan akhirat serta mengelakkan pengabaian keluarga. Usaha dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan Muslim Care Malaysia menyedia kelas asas agama dan pendidikan secara formal secara bergerak memberi sinar baharu untuk anak-anak suku kaum Bajau Laut di Sempurna Sabah. Dikenali madrasah terapung, peringkat awal operasi bermula di 4 pulau sekitar Sempurna dengan 5 tenaga pengajar dalam kalangan sukarelawan Muslim Care dan guru dari Institut Perguruan Tawau. Program-program seumpama ini pun sebenarnya di peringkat JAKIM, JAHIN, YADIM, Tabung Haji dan juga MUIS juga pernah ataupun selalu mengarahkan program-program yang seumpama ini. Namun demikian, dengan usaha ini sebagai satu nilai tambah kepada pendidikan anak-anak kita pelaut khususnya di Sempurna ini. Dan kalau kita lihat daripada segi program-program yang dilaksanakan oleh JAKIM, dan untuk makluman di Sabah ini kita ada satu komiti yang disertai oleh semua agensi agama negeri dan juga persekutuan yang dengan gabungan inilah merupakan satu gabungan yang mantap dalam kita nak melaksanakan program-program yang seumpama ini. Madrasah berkenaan menyediakan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah sebagaimana sukatan pelajaran yang digariskan kerajaan. Jadi atas rasa tanggungjawab, Muslim Care Malaysia telah mewujudkan satu inisiatif untuk menyediakan sebuah tapak dakwah yang bersesuaian dengan masyarakat Bajau Laut ini. Jadi alhamdulillah kita telah pun berbincang dan mendapat kerjasama yang baik daripada SUK Sabah, daripada JAKIM, dan alhamdulillah Institut Perguruan Kampus Tawau juga turut serta dalam nak menyumbang dalam projek ini. Jadi alhamdulillah mereka juga akan menyediakan tenaga pengajar dan termasuklah rakan kolaborasi kita NGO lain turut sama yang sebagaimana telah disebut One Nation setuju untuk membiayai sebahagian daripada projek Cosboat ini yang mana dalam jangka hampir 200,000 dan hasil ini adalah semuanya adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Tabung Haji TH Hotel mengagihkan bubur lambuk secara percuma kepada petugas barisan hadapan, anak-anak yatim serta orang ramai sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporatnya. Menurut pengurus TH Hotel Kelana Jaya, Muhammad Nazrul Nazib Nasihin, program tahunan itu dijayakan bersama Koperasi Kaki Tangan Angkasa Kokita dan Syarikat Adabi. Kami menyediakan bubur lambuk hari ini, lebih kurang 2,000 mangkuk dapat disediakan, dan semua bubur-bubur ini akan diagihkan ke frontliners seperti bomba dan polis
dan kita juga akan menganggih ni bubur lambuk ni ke pesantren-pesantren anak yatim, beberapa tempat yang telah dipilih seperti di tol dekat dengan yang nak menuju ke Subang Jaya. Lepas tu kita juga mengagih bubur ni di Menara Tabung Haji di Kuala Lumpur. Agihan bubur lambuk secara percuma juga sebagai menghargai dan mengeratkan hubungan pihak hotel bersama komuniti setempat. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Salam Ramadan Al-Mubarak. Mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkat ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dina untuk perkembangan bahan berita di Putrajaya. Kerajaan dicadang menyegerakan proses kelulusan permohonan pekerja asing bagi menampung keperluan mendesak sektor pembuatan dan perladangan. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perkara itu dapat dilaksanakan dengan mengurangkan karenah birokrasi, mempermudahkan dan menambah baik proses kelulusan permohonan. Tan Sri Muhyiddin berkata terdapat penurunan ketara jumlah tenaga kerja asing sebanyak lebih 20% sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Walaupun kebenaran permohonan pengambilan pekerja asing telah diberikan sejak 15 Februari lalu, hanya 163 daripada 4,561 permohonan kuota pekerja asing yang diproses sehingga kini. Sebagai langkah jangka pendek, majlis mencadangkan supaya kelulusan bersyarat boleh diberikan pada permohonan yang sedang diproses untuk menyegerakan bekalan tenaga kerja asing kepada sektor-sektor yang terjejas. Dalam jangka masa panjang, majlis berpandangan isu struktural kekurangan tenaga kerja dan kebergantungan pada tenaga kerja asing perlu ditangani secara menyeluruh. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat MPN di Putrajaya. Pembukaan sempadan negara 1 April lalu menyaksikan kira-kira 250,000 pelancong memasuki Malaysia. Langkawi, Melaka dan Pahang antara destinasi popular dikunjungi pelancong antarabangsa. Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Yuzaidi Yudanis berkata, Singapura, Indonesia dan United Kingdom antara 5 negara berpotensi tinggi untuk mempromosikan jenama pelancongan menarik Malaysia. Jadi ini dah pasal-pasal yang lebih responsif apabila negara kita dibuka. Dan kita tengok walaupun negara UK itu jauh tapi mereka adalah pasaran top 5 untuk Malaysia. Jadi kita kena harus mengadakan promosi tertentu, promosi yang lebih agresif dalam pasaran-pasaran sebegini. Dalam pada itu, keluarga Malaysia digalakkan melancong dalam negara demi merancangkan industri pelancongan domestik dengan sentiasa mematuhi SOP cegah COVID-19. Yuzadi ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tiada laporan berkaitan aktiviti makan di khalayak ramai pada siang hari diterima pihak berkuasa agama di Selangor setakat ini. Bagi memastikan insiden tersebut tidak berlaku, pemantauan dan penguatkuasaan dibuat secara berterusan di seluruh negeri. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof mengingatkan umat Islam perbuatan tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa sebab kukuh salah di sisi agama. Pihak JAIS memang kita ada mempunyai enforcement unit kita memantau perkara ini dan jika sekiranya mereka ditangkap dan tidak berpuasa di halayak ramai dan dibuktikan betul, dan mereka boleh didenda up to RM1,000 ataupun penjara berapa tahun? 3 tahun penjara? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ataupun kedua-duanya sekali. Beliau ditemui pada Majlis Perasmian Iftar dan Tadarus Perdana Rikab MAIS 2022 di Wisma PKPS Seksyen 14 di Shah Alam. Sedikit perkembangan sukan melibatkan aksi Liga Premier di Stadium Bola Sepak
Kuala Lumpur. Skuad Kelantan United berjaya menewaskan pasukan projek FAM MSN dengan kemenangan 2-1 dalam saingan malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, menyaksikan projek FAM MSN terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi Muhammad Faris Izham Awang Kecik pada minit ke-23. Kelantan United cuba bangkit mencari gol penyamaan dan berjaya melakukannya apabila dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan Jacob Njoku pada minit ke-44. Bersambung babak kedua, Kelantan United lebih banyak menguji kubu pertahanan skuad projek FAM MSN sebelum Jacob sekali lagi meledak gol kedua pasukan pada minit ke-80 dan keputusan itu kekal sehingga wisil penamat ditiupkan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS memperuntukkan 3.06 juta ringgit bantuan baik pulih rumah mikro menerusi masjid di seluruh negeri itu sepanjang tahun ini. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail bertitah sumbangan adalah sebahagian inisiatif Pelan Tindakan Agihan Holistik MAIPS 2.0 dalam melestarikan agihan zakat. MAIPS kini sedang mendalami dan memperluaskan inisiatif strategi berimpak yang telah dilaksanakan di fasa pertama dalam Pelan Tindakan Agihan Holistik. Tuanku Said Faizuddin bertitah pengurusan MAIPS sentiasa bertanggungjawab dalam melaksanakan pengurusan agihan zakat yang sempurna dan mencapai sasarannya. Baginda sebelum itu berkenan menyaksikan upacara simbolik sumbangan bantuan baik pulih rumah mikro tersebut yang diserahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Noor kepada Pengurusi Masjid Nurul Husna Felda Cuping Muhammad Fitri Muhammad. 100 fakir miskin termasuk 20 penerima bukan Islam menerima sumbangan sempena Ramadan daripada Jemaah Datuk-Datuk Negeri Kedah. Penerima dari Mukim Lesong, Derang, Gajah Mati, Jabi, Tualang dan Bukit Lada. Pemberian disampaikan Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin yang berkenan mencemarduli berangkat menyampaikan sumbangan. Majlis berlangsung di Rumah Kanak-Kanak Pokok Sena di Pokok Sena Kedah. Tahun lalu sumbangan serupa bernilai RM30,000 disampaikan kepada mangsa tragedi Kepala Air di Yan dan RM45,000 untuk fakir miskin di daerah Bandar Baharu. Kali pertama lah untuk untuk puasa lah, untuk apa pun, untuk bantuan lah sikit-sikit. Kita tak ada apa pun nak. Tu alhamdulillah lah. Terima kasih banyak-banyak lah ni sumbangan ni. Seronok. Seronok sebab apa? Seronok. Seronok. Daya muda. Dia bagi apa? Bagi barang. Guna untuk ni lah. Guna untuk dapur lah. Kerajaan Johor memperuntukkan RM144.36 juta bagi menjayakan 28 inisiatif bantuan kasih bangsa Johor sebagai menghargai rakyat negeri itu. Mengumumkan perkara itu, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi berkata, inisiatif 5 kategori utama iaitu kemasyarakatan, kebajikan, orang muda Johor, pendidikan dan ekonomi bakal memanfaatkan RM3.69 juta rakyat. Sebanyak RM34.16 juta disediakan bagi melaksanakan 8 inisiatif kategori kemasyarakatan termasuk bantuan beras 10 kg kepada 3.69 juta ketua keluarga selain bantuan sekali bayar kepada pemandu pengangkutan awam. Bagi kategori kebajikan, RM44.74 juta diperuntukkan termasuk bantuan khas Aidilfitri dan bantuan kepada anak yatim yang kehilangan keluarga akibat COVID-19. RM11.2 juta pula disalurkan untuk kategori orang muda Johor dan RM21 juta untuk kategori pendidikan. Sementara itu, 7 inisiatif akan dilaksanakan di bawah kategori ekonomi melibatkan peruntukan sebanyak RM33.28 juta.
Pengagihan bantuan ini akan dilakukan secara berperingkat dalam masa terdekat. InsyaAllah, ramai rakyat Johor yang akan menerima bantuan ini menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun, disebabkan faktor masa, ada juga yang akan menerima bantuan ini sejurus selepas Hari Raya. Beliau mengumumkan bantuan kasih bangsa Johor di Kota Iskandar, Johor Bahru. Sampel darah babi dari 19 ladang ternakan babi tanpa lesen di Kampung Baru Site A, Tanah Merah, Lukut, Port Dickson telah diambil bagi mengesan wabak demam babi Afrika ASF. Tindakan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Sembilan itu dibuat selepas sebuah ladang ternakan babi di kawasan tersebut sah dijangkiti wabak 9 April lalu. Esko Pertanian dan Industri Asasani Negeri Datuk Bakri Sawir menjelaskan kesemua 19 ladang terletak dalam radius 3 km dari ternakan ladang yang telah dijangkiti ASF. Kita belum tu lagi, sebab sampling pun baru kita concentrate yang first case ni dan kita tanam dulu sebab kita pun terhad kita punya workman force. Tadi sebenarnya total 55 workman force kita kena deploy ke tempat ini dan untuk mengendalikannya. Lebih kurang dalam pukul 5 tadi baru siap semua. Setakat ini tiada ladang diketahui status jangkitan dan pemantauan berterusan terus dilaksana. Beliau ditemui pada program outreach konservasi penyu Jabatan Perikanan Negeri Sembilan di Port Dickson. Melaka berusaha menyelaras prosedur berkaitan pembukaan semula sempadan negara bagi memulihkan kembali sektor pelancongan di negeri itu. Menurut Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jailani Khamis, tumpuan penyelarasan terhadap China dan Indonesia kerana menjadi penyumbang terbesar kedatangan pelancong asing. Contohnya kita dapati bahawasanya kita mendapat pengumuman daripada Gubernur Riau dan Gubernur Medan bahawasanya Kuala Namu, Bandara Kuala Namu akan dibuka Julai ini. Tetapi Duta Indonesia mengatakan dengan saya bahawasanya dia belum menerima apa arahan rasmi. Jadi kita tak salahkan sesiapa, tapi sudah pastinya penyelarasan semula perlu ada bukan sahaja di peringkat Malaysia dan Melaka, tetapi di peringkat negara-negara jiran kita yang kita berurusan. Beliau ditemui selepas majlis berbuka puasa bersama pengamal media di Jalan Bendahara. Di Terengganu, Sedekat Jelajah Ramadan Keluarga Malaysia Terengganu FM diteruskan lagi dengan program Agihan Bubur Lambuk. Ia merupakan program bertemu komuniti pertama selepas negara berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pengarah penyiaran Terengganu, Sabri Mansur berkata, majlis bermula seawal pukul 8 pagi menerusi gotong royong memasak 4 periuk bubur lambuk di Sumai Apartmen Hotel Kuala Terengganu. Acara diteruskan dengan mengagihkan 2,000 bekas bubur lambuk kepada pengguna jalan raya yang melalui hadapan hotel berkenaan kira-kira 2.30 petang tadi. So alhamdulillah kita mengadakan bubur lambuk ni dengan kerjasama erat dengan Sumai Hotel and Apartments dan juga dengan pihak polis, trafik untuk mengawal lalu lintas. Dan bubur lambuk ini saya dipahamkan memang special kerana yang mengandungi campuran budu dan juga dengan paku, pucuk paku ke macam tu. Jadi kita harap dengan edarnya dalam aktiviti kita mengedarkan bubur lambuk ini kepada orang ramai, setidak-tidaknya nombor satu kita dapat meluaskan lagi kita punya jenama RTM, jenama Jelajah Ramadan, di samping kita punya pendengar-pendengar yang turut membantu memeriahkan. Sementara itu, Pengarah Sumai Hotel Apartmen Wan Nurdiana Wan Mahyudin menyifatkan program sebagai platform merancangkan kembali aktiviti ekonomi. InsyaAllah dengan industri makin elok, jadi dengan peningkatan kadar okupansi sekarang ni kita harap kita pun peningkatan dalam jualan dan di samping itu kita juga akan turut aktif untuk memberi lebih banyak sumbangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kita.
Sempena Sedekat Jelajah Ramadan, keluarga Malaysia Terengganu FM juga turut meraikan 50 anak yatim dan miskin dalam majlis berbuka puasa di perkarangan RTM Terengganu. Mereka akan menerima baju raya sumbangan pusat pakaian hari-hari dan duit raya oleh QSR Brand Malaysia Holding Berhad serta Amanah Raya. Saudara, penghasilan batik kini tidak lagi terkurung dalam corak lapuk dan beridentitikan seni konservatif. Motif batik Malaysia terus dinamik dengan mengekalkan ciri estetika tinggi selain cakna dengan trend semasa berfashion. Produk ini terus dimartabat dan penghasilannya kini lebih unik dan eksklusif. Ikuti butirannya bersama Nur Azila Matsani. Peka dengan perubahan zaman, industri pembuatan batik di Terengganu kini lebih kontemporari dan berkembang seiring tuntutan citarasa pelbagai lapisan umur. Penghasilan batik dengan motif lebih trendy, estetik dan dinamik melengkapkan gaya moden masa kini ternyata memikat perhatian khususnya kalangan orang muda. Usahawan tekstil di negeri ini memilih menggabungkan motif berkonsepkan alam dengan menerapkan elemen moden sebagai daya pemikat untuk digayakan sempena Aidilfitri nanti. Penggunaan material kain kapas dipilih kerana harganya yang mampu milik dan lebih santai berbanding sutera. Batik sebenarnya telah tidak terhad sahaja kepada pakaian rasmi. Kalau kita lihat batik sekarang ni telah pun diperluaskan penggayaannya dalam semua kalangan masyarakat Malaysia, dan batik juga sebenarnya digayakan dalam majlis-majlis seperti perayaan. Sekarang ini sudah pun popular dalam perayaan di dalam Malaysia sendiri. Untuk hari raya kedua pula kita akan pakai yang casual punya. So pilihan saya untuk tahun ni saya akan pakai baju batik lah. Ini pun untuk memudayakan pakaian batik dekat Terengganu ni. Batik ni kalau boleh tengok pun memang dah bukan macam yang dulu lagi, bukan corak-corak yang bunga macam tu. Jadi saya rasa memang okey lah kalau untuk golongan muda sekalipun untuk masa sekarang ni lah. Mengekalkan momentum dalam industri ini bukanlah sesuatu yang mudah. Cabaran berinovasi dengan idea baharu perlu dilalui pengusaha batik tempatan untuk memastikan produk dan keberadaan mereka dalam industri terus relevan. Sebab batik ni ramai sangat yang menjual dan kita tahu kita pun memang disarankan untuk teruskan menjual batik bagi menaikkan martabat kita semua. Produk kita lah, maksudnya produk Malaysia. Tapi untuk membezakan tu kita harus ada idea, harus terus cari gali apa yang sepatutnya kita buat mengikut orang kata apa, mengikut semasa, keadaan semasa. Setelah bereksperimen dengan idea fashion dan trend semasa, situasi sambutan Aidilfitri dalam tempoh fasa peralihan ke endemik kali ini turut memberi nafas baharu kepada pengusaha batik. Buktinya, tempahan persalinan raya bermotif batik meningkat 100% sepanjang Ramadan ini. Dari segi permintaan untuk bulan puasa ni, alhamdulillah, maknanya 2 kali ganda. Biasa kalau tempahan untuk sebelum raya ni dalam 300-400 lah, tapi apabila masuk Ramadan ni, masing-masing butik kejar-kejar nak produk terendah. Orang muda macam tak berminat sangat untuk berkecimpung dalam bidang ni. So sebenarnya mereka lebih berminat dengan kerja-kerja di yang selesa lah, maksudnya mall semua tu kan. Sedangkan batik ni kita perlu teruskan. Selain perlu kelihatan cantik, turut menjadi keutamaan adalah keselesaan pemakai. Kebanyakan persalinan tersebut dijual serendah RM100 bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan. Nur Azila Muhammad Sani, Berita RTM. Siput dan kerang rebus bersama kuah kacang sudah sinonim sebagai hidangan pilihan penduduk di sekitar Nibong Tebal, Pulau Pinang setiap kali Ramadan. Ini kerana hidangan menggunakan pelbagai jenis siput sukar ditemui pada bulan-bulan lain. Menyikap keistimewaan hidangan ini, Sharmila Rastam ada butirannya. Warung Mak Siti Seafood antara yang menjadi tumpuan untuk menikmati juadah menarik ini. Terletak di kampung Sungai Star Kecil, ia mula beroperasi pukul 8.30 malam hingga 2 pagi setiap hari.
Pelbagai spesies cengkerang yang jarang diketahui umum boleh didapati di sini. Antaranya kepah, siput lokan, siput gayam, siput sudu, siput duri, siput kerudi, siput manis dan siput punam. Ini siput duri dan ini siput lokan. Kedua-dua siput ini antara yang menjadi tumpuan dan tarikan di sini kerana ia sukar didapati di tempat lain. Pengusahanya sejak 33 tahun lalu, Nur Hayati Hassan sangat mengutamakan kualiti bagi mengekalkan resepi. Setiap hari, beliau dibantu 30 pekerja termasuk anak-anaknya merebus sehingga 850 kg kerang dan siput. Untuk kuahnya, 30 kg kacang diperlukan. Resepi ni saya buat sendirilah. Saya takkan bagi anak saya buatlah sebab nanti kalau saya bagi dia buat, kuah resepi yang saya asal tu akan lari. Rasa dia mesti kalau kata dulu saya bagi juga masa saya demam kan, saya bagi anak saya buat. Banyak pelanggan komplain pasal apa kuah kacang ni rasa lain. Saya kata anak saya buat. Tapi saya buat sendirilah. Mungkin ayak tangan kita kan. Itulah sebenarnya kuah ni. Pelanggan bukan sahaja penduduk tempatan, malah dari negeri lain. Kebanyakan tempat-tempat yang kita pergi tu, siput-siput yang kita nak tu tak ada. Jadi bila mai tani, apa yang kita nak tu boleh dapat. Kita boleh ada. Memang susah dapatlah siput-siput ni. Kalau mai kat sini semua ada beraneka jenis siput. So orang kata kenalah match kepah punya flavor dengan kuah dengan kacang semua kan. Blend elok lah. Last year mai dah. Lepas tu bila mai bulan puasa tahun ni pun last minute. Memang last minute plan kata jom kan. Sebab tak boleh lupa last year punya rasa tu memang best lah. Fenomena memakan kerang dan siput ketika Ramadan menjadi trend penduduk di Botobal sejak lebih 30 tahun lalu sekaligus mencipta kelainan yang menarik perhatian pengunjung. Syamila Rastam, Berita RTM. Berita wilayah edisi 14 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Jumpa lagi.